untuk dua perkara ini, ya, analisis strategi pembangunan. Analisis ini kalau kita cerita tentang sektoral ataupun mengikut trust dan juga sektoral, maknanya analisis ini bermula daripada penghuraian mengenai keadaan semasa, kemudian mengenai pencapaian, ya, tahun 2020 ni local plan, pencapaian dia, keadaan semasa, menghuraikan tentang trend, ya. Keadaan semasa tu trend lah, trend arah aliran, ya, daripada 2020 daripada 20 setakat mana data yang you perolehi lah, ya, biasanya kita buat ada perbandingan ini 2020, ya. Jadi you start you punya kajian ini 2020, ya, walaupun dia dah 2021 tapi kita gunakan data 2020 sebagai data terakhir, ya, data terkini untuk kajian. Jadi kita bandingkan 2020 ni 5 tahun ke belakang. Ya, you cari 2015, you cari 2015, you cari 2010. Jadi data 2010 tu memang ada dalam 2030. Ya, jadi kita cari data sekarang ini 2030 bandingan trend. Ya, trend sama ada dia menurun atau meningkat ataupun dia perubahan dan sebagainya. Okey, jadi dalam menghuraikan tentang analisis ini, ya, kita perlu menghuraikan dahulu keadaan semasa. Ya, keadaan semasa macam mana? Keadaan semasa ni melihat satu persatu, ya, keadaan semasa sektor yang kita kaji itu, lepas tu kita tengok dia trend dia daripada tahun perancangan sebelumnya, iaitu 2010. Ya, 2010. Daripada analisis ini barulah kita boleh buat unjuran. Ya, kita unjurkan dia sehingga tahun perancangan 2040. Ya, maknanya apa saja kaedah yang digunakan. Kalau kita menggunakan trend analysis, maknanya kita menggunakan growth, dia punya annual growth dia tu 2020 daripada 2010, ya, ataupun 2015 dia punya annual growth, ya, KPPT dia kita continue dia sehingga 2040 menggunakan trend analysis. Ya, kalau kita menggunakan kaedah lain itu adalah cara-caranya itu kita membuat unjuran. Ya, so maknanya analisis ini mencakupi kepada keadaan semasa, trend dia, lepas tu kita buat unjuran. Ya, trend ini sebenarnya membantu kita untuk membuat unjuran. Ya, kalau you tak buat trend, jadi you tak boleh nak membuat unjuran. Ya, ada juga setengah sektor mungkin dia tidak menggunakan trend. Ya, contohnya perumahan. Ya, perumahan biasa kita tidak menggunakan trend, menggunakan backlog analysis. Ya, backlog analysis dia tak gunakan trend. Tetapi untuk tujuan perbandingan, ya, you menggunakan backlog analysis, you boleh buat satu lagi unjuran menggunakan kaedah trend. Ya, trend analysis you buat perbandingan. Ya, buat perbandingan kalau mengikut trend sepatutnya macam mana. Tapi berdasarkan pada backlog analysis macam mana. Dengan penduduk, ya, penduduk mungkin you buat kaedah cohort survival. Ya, you boleh menggunakan trend analysis, you boleh menggunakan ratio, ya, ratio method. Ya, you ambil unjuran RSN, ratio you punya kawasan kajian ini berapa persen, ya, berbanding dengan negeri, yang diunjur 2040, ratio yang sama 2040 apa penduduk tampil. Ya, jadi maknanya untuk penduduk ni mungkin kena ada dalam 3, ya, lepas tu ambil yang terbaik, ya, sama ada ambil average ataupun ambil apa-apa sajalah. Ya, pilihan unjuran yang dibuat itu mestilah ada justifikasi, ya, kenapa kita menggunakan itu. Okey, jadi trend analysis ini biasanya untuk kita buat perbandingan. Ya, apa saja metod yang kita gunakan trend untuk melihat. Contoh macam kalau pertanian, kita gunakan, ya, pertanian ni kadang-kadang kita suka, ya, untuk kita nak menggunakan kaedah lain analisis. Ataupun kalau pertanian kita boleh menggunakan
location quotient, ya. Kita sasarkan dulu. Ya, kita sasarkan dulu sektor subsektor pertanian, ya, tanaman dalam itu getah, kelapa sawit, buah-buahan, sayuran dan sebagainya. Kita bandingkan dengan Negeri Sembilan 2040. Jadi kita sasarkan dia punya LQ dia. Ya, kalau kelapa sawit, ya, ataupun getah itu akan untuk menjadi sektor yang mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, jadi kita sasarkan LQ itu lebih daripada 1. Mungkin 2, ya, ataupun 1.5 ataupun 2. Jadi nak mensasarkan LQ ni dia bergantung kepada trend. Memang nampak tanaman kelapa sawit itu dia naik dengan cukup tinggi, mendadak, ya. Jadi maknanya kita sasarkan dia boleh berfungsi sebagai sektor ekspor. Akan 2 ataupun 3. Ya, LQ dia. Lepas tu kita, ya, daripada 2/3 LQ tu kita boleh calculate backward. Kalau Negeri Sembilan pada tahun 2040 keluasan kelapa sawit adalah sekian hektar, value tampin pada tahun 2040 itu berapa hektar, ya, untuk mencapai location quotient nilainya 2. Itu semua boleh dicari, ya. Teknik-teknik ini seperti mana yang disebutlah, ya, di dalam you punya LPK. Kalau you mengatakan bahawa akan menggunakan trend analysis, guna trend analysis, ya. Kalau you menggunakan cohort survival, guna cohort survival, ya. Jadi itu kaedah-kaedah untuk kita membuat unjuran, ya. Tapi kita dalam menganalisis sesuatu perkara, ya, dalam sektor itu, ya, contohnya kita nak menganalisis tentang perumahan, ya, kita nak analisis tentang perumahan, tengok trend perumahan itu. Ya, rumah kos rendah berapa persen daripada rumah keseluruhan dia. Ya, trend pertumbuhan perumahan kos rendah itu macam mana? Menurun ke meningkat? Kemudian pertempatan desa, ya, berapa persen orang asli, berapa persen kampung tradisi, berapa persen. Jadi persentage itu, ya, yang digunakan itu adalah descriptive analysis. Descriptive analysis. Ya, kalau you ada angka macam penduduk contohnya, ya, you kaji struktur umur penduduk, ya, umur antara 0 hingga 5, ya, berapa persen, ya, 6 hingga 9 berapa persen, ya, 10 hingga 14 berapa persen. You dapat tu semua, you cari median. Ya, jadi maknanya penduduk di tampin ini umur mediannya adalah berapa, ya. Tadi data menunjukkan mengikut umur, ya, tapi kita boleh cari median. Kalau orang tanya ataupun median penduduk tampin ini berapa, mungkin 18 tahun, mungkin 20 tahun, ya, sebab dia you cari median ataupun you cari mean, ya. Jadi penggunaan mean, median ini adalah kita gunakan descriptive analysis, ya. Jadi nanti macam-macam lah, ya, kaedah yang akan jumpa bila kita tengok laporan-laporan dan sebagainya, ya. Sebagai contoh, ya, you gunakan cara yang sama, cara orang buat, ya, boleh ikut tetapi kena faham kenapa dia buat begitu. Ini perkara penting dalam analisis, ya, kenapa kita buat. Ya, kalau you tengok contoh, nanti kita akan bagi contoh krian, kita bagi contoh mu'alim, ya, Kota Padang dan sebagainya. Oh, dia buat, you pun nak buat. Ya, kenapa dia buat begitu? Itu tak boleh. Ya, jadi maknanya bila kita buat sesuatu kaedah itu, kita kena tahu kenapa kita buat begitu, apa sebenarnya yang kita nak cari, ya, dalam analisis itu. Jadi itu bab cerita analisis. Ya, selepas habis analisis, ya, of course, bila you dah analyze, maknanya setiap sektor masing-masing kena kenal pasti penemuan isu masalah, ya, ataupun kita gunakan SWOT analysis, ya, kita kenal pasti strength, ya, kekuatan tampin, ya, bagi tampin, strength dia, weaknesses, apa kelemahan.
apa dia punya opportunities, ya, peluang-peluang yang ada yang kita boleh manfaatkan untuk kita rancang. Apa juga threats, ya, ancaman-ancaman, ya, apa ancaman tapi oleh sektor kita itu, ya, yang mungkin boleh menggagalkan, ya, perancangan. Apa threats, ya. Bila kita tahu threats itu maknanya kan, ya, bagaimana kita nak mengatasi ancaman itu. Ya, ancaman itu adalah sesuatu perkara yang memang berlaku. Itu ada ancaman. Contoh dia macam orang yang buat sektor pelancongan. Ya, ancaman dia ni sekarang adalah COVID-19. Ya, mengancam tentang masa depan industri pelancongan itu. Ya, jadi apa kita perlu buat? Ya, kalau dia berterusan selama 5 tahun, 10 tahun, maknanya target kita itu, perancangan dalam tempoh 5 tahun itu kita mengambil kira kepada ancaman itu. Dengan perumahan, ya, threats, apa ancaman sektor perumahan? Ya, ancaman sektor perumahan ada. Ya, contohnya berlaku trend di kawasan-kawasan pembangunan sekitar, ya, yang bersebelahan dengan Tampin ini, ya, berlaku perubahan harga tinggi. Ya, trend dia berlaku. Pembangunan harga tinggi ini banyak berlaku di sempadan. Jadi adakah kita nak menyediakan lagi perumahan harga tinggi? Ya, jadi kita kena ambil kira ancaman itu. Pertumbuhan rumah harga tinggi, harga bebas bersebelahan. Ya, jadi di Tampin macam mana kita nak buat? Mungkin rumah harga tinggi kita itu tidak lagi terletak di sepadan itu, kita bawa ke tempat lain. Dia macam mana di tempat itu. Jadi itu adalah betul-betul ancaman. Jadi bila you dah buat analisis, you buat SWOT analysis, lepas tu kita identify issues and problems, ya, ataupun isu itu adalah isu strategik. Ya, isu strategik maknanya you tengok biasanya dalam SWOT, bila kita guna SWOT, you tengok weaknesses dengan threats itu sebagai isu. Ya, biasanya gitu-gitu. Lepas tu dia punya opportunities, ya, dengan sebagai kekuatan, sebagai potensi. Bila you dah buat SWOT, kena pasti dua. Ya, isu strategi, ya, dan juga potensi. You dapat dua, ya, dengan combine kan. Opportunities sebagai potensi, dengan threat itu sebagai isu. Ya, jadi dari situ nanti barulah you boleh buat you punya cadangan am. Okey, dalam LASP setiap sektor itu diakhiri dengan general general proposal. Maknanya cadangan-cadangan am. Ya, cadangan am ini nanti akan ditelitikan lebih. Ya, bila kita sampai ke peringkat membuat draft cadangan, kita akan perincikan dia. Okey, kemudian satu lagi dalam LASP, ya, apabila setiap sektor itu telah sampai mengikut sektor masing-masing, ya, kepada cadangan am, lepas itu kena duduk balik di dalam teras masing-masing, perlu berbincang dan sebagainya, ketua projek, ya, dan juga orang yang pelajar yang membuat sektor ya, dan juga fizikal, dia kena menggubal bangunan. Sebelum penyediaan kepada strategi pembangunan itu, ya, semua grup, ya, haruslah, ya, mengketengahkan apa dia punya isu strategik, ya, setiap sektor itu, kemudian digabungkan dengan trust mengandungi satu sektor apa dia punya isu strategik dia, kena gubal dia punya visi, matlamat, objektif, ya, dia punya objektif, dan ini perlulah diselaraskan balik dengan you punya matlamat, objektif, ya, di peringkat masa you buat. Okey, jadi ini yang saya sebut tadi, ya. And
Analisis data, ada dua perkara yang nak cari. Pertama, analisis dan penemuan. Analisis data, rumusan isu masalah, kemudian rumusan. Yang akhir ialah rangka konsep dan juga strategi. Konsep ni ialah spatial konsep. Dalam planning ini memang kekuatan kita untuk menggubal spatial konsep. Perkara yang telah diajar daripada semester 2, 3 masa you buat layout, you diajar tentang pembentukan konsep. Apa dia konsep? Sekarang saya perlu ulang semula, sebab kita akan menggunakan juga konsep ini di peringkat penyediaan cadangan rancangan tempatan ini. Kalau dulu, kalau kita buat layout, layout perumahan, layout rekreasi, pembangunan industri, komersial dan sebagainya, plan konsep. Dengan plan konsep. Itu layout. Di peringkat arti ini pun, yang bukan bersifat layout, tetapi bersifat pun ada plan konsep. Jadi apa dia plan konsep? Jadi plan konsep ini sebenarnya adalah merupakan mental picture ataupun mental idea, idea ataupun picture, gambaran dalam kepala kita tentang kita punya distribution, guna tanah, pembangunan yang akan berlaku pada peringkat spasial, yang menggambarkan bagaimana pola ruang, pola ruang dari segi ataupun guna tanah yang kita nak cadangkan. Gambaran mental, maknanya dalam kepala. Kita ni kalau dalam planning, bila kita membuat perancangan, dia kena ada dia punya goal. Goal itu adalah sesuatu yang bersifat bersifat utopia, bersifat ideal masa depan. Kadang-kadang kalau tidak buat planning pun, kalau kita ni dalam perancangan, contoh saya nak pergi Kuala Lumpur, saya nak pergi ke Kuala Lumpur itu adalah perancangan, maknanya kita merancang dah nak pergi ke Kuala Lumpur. Ataupun Kuala Lumpur ni biasa, mungkin kita kata, saya nak pergi ke London, saya nak pergi ke London. So maknanya usaha nak pergi ke London yang akan berlaku pada bulan depan itu, you membuat perancangan. Perancangan inilah sesuatu yang kita sengaja kita buat. Perancangan bukan sesuatu yang secara tak sengaja. Kalau tak sengaja itu bukan perancangan. Sengaja kita buat. So maknanya kita nak pergi ke London bulan depan. Maknanya kita merancang. Jadi kita merancang nak pergi ke London itu, of course kita akan buat kita punya strategi, course of action kita itu. Kita kena gubal beberapa course of action, macam mana nak pergi ke London itu, apa tindakan yang kita buat. Of course kita akan nak naik kapal laut ke, kita nak naik kapal terbang apa, yang direct flight ke, ataupun naik kapal terbang yang ada stopover. Kita buat perancangan untuk pergi ke sana tu. Okey, lepas itu bila kita dah pilih perjalanan kita nak naik kapal terbang itu, kita usahakan pula duit kita ni macam mana, cukup ke tak cukup. Cukup, ada banyak kita naik kapal terbang yang direct flight, mahal sikit, tapi kita sampai ke sana. Jadi dia punya matlamat dia apa? Untuk kita sampai dengan selamat, kita sampai dengan cepat dan sebagainya, kita selesa, kita tak penat perjalanan. Okey. Lepas tu dia punya mental picture dia apa? Dia itu ialah kita cuba menggambarkan London itu. Kalau kita sampai kat sana tu, London macam mana? Gambaran dalam kepala kita ni, macam mana rupa dia. Begitu juga kalau kita pergi Kuala Lumpur, kawan ajak datang ke rumah.
orang yang cuti raya ni datang rumah saya. Dalam kepala ni, dia punya mental picture tu, macam mana rupa belakang kira, tapi kita dah menggambarkan. Kita cari maklumat, nak pergi sana jalan dia macam mana, rumah dia macam mana, sekitaran dia macam mana. Kita akan menggambarkan dalam kepala kita keadaan rumah dia tu. Kita sampai sana dengan selamat dan keadaan rumah itu. Itu mental picture. Maknanya gambaran mental yang ada dalam kepala kita itu, kita turunkan pada kertas melalui tangan kita. Dia tak boleh dalam kepala kita tengok kertas dia terus keluar dia punya konsep itu, tak boleh. Dalam kepala kita itu, di tangan kita draw dia punya konsep dia. Jadi konsep ini sebenarnya adalah gambaran awal yang diterjemahkan dalam bentuk ruang. Spatial concept. Spatial concept itu diterjemahkan dalam bentuk ruang, untuk mencapai kita punya matlamat. Jadi you jangan bezakan pula antara konsep neighborhood, konsep neighborhood, konsep garden city, konsep growth pole dengan konsep ini. Dan maksud konsep itu sama. Konsep ni maknanya adalah suatu gambaran yang boleh menyelesaikan masalah. Kita tengok pada definisi, konsep tu sebenarnya satu level di bawah daripada teori. Lepas tu model, lepas tu konsep. Maknanya konsep itu, kalau kita buktikan betul, konsep itu dia akan menjadi teori. Sehinggalah teori itu disangkal. Teori itu dibuang, maka kita akan develop konsep baru. Sebenarnya adalah conjecture ataupun assumption. Kita cuba membuktikan betul ataupun tidak. Jadi dalam local plan ini sebenarnya kita develop konsep itu dalam bentuk spatial. Contoh dia macam kita buat layout. Kita dapati layout kita ni, kita punya matlamat kita nak sasarkan perumahan yang selamat. Tidak ada konflik guna tanah, nak mendapat akses kepada kemudahan dan sebagainya, maka kita buat kita punya konsep itu, kita centralizekan. Semua kemudahan kita letak di tengah-tengah, kita centralizekan kemudahan itu. Kemudahan order tinggi, sekolah menengah, kedai, hypermarket dan sebagainya, order tinggi facilities and services, we centralize. Centralize in the middle. Pergi kemudahan tu dia akan pergi kat situ. Okey, lepas itu orang nak dapatkan hierarki order rendah, dekat dengan dia. Maka kita ada sub center. Kita ada, kita letakkan order rendah. Tak berlakunya kesesakan jalan raya. Tidak ada through road. Jalan utama semua kat keliling. Okey, maka kita tengok kat situ konsep adalah terbaik yang kita nak apply. So kita draw idea itu pada kertas. Draw macam mana, ni tengah ni dia punya main center, attraction center dia tengah, lepas tu ada sub dia, lepas tu dihubungi center ni dengan jalan-jalan dan sebagainya. Ataupun you tengok tanah dia tu tanah tu bukan bersifat bulat ataupun persegi, tetapi dia satu jaluran tanah itu. Konsep apa yang sesuai? Kalau kita buat konsep berasaskan Clarence Perry neighborhood, sebab kalau you centralizekan, mungkin orang yang duduk jauh itu, di dua hujung, dekat je mampu dekat ke situ, untuk mendapat akses kepada kemudahan. Buat konsep linear. Kita buat konsep linear. Satu di ujung, satu di tengah. Mungkin you punya hierarki itu, you gunakan dia punya level bandar yang sama dalam linear itu. So maknanya konsep ni adalah mental picture. Apa gambaran dalam kepala kita yang kita nak terjemahkan dalam bentuk ruang. Konsep itu kita dah buat analisis.
analyze dia, kita evaluate dia punya keberkesanan dia dari segi accessibility, apa akan berlaku dari segi keselamatan, kesejahteraan, trafik, bagaimana, maka kita bersetuju, barulah kita buat plan skematik. Kita menerjemahkan konsep itu kepada skim-skim, agarkan berapa unit rumah berada dalam satu skim itu, apa kemudahan yang perlu ada dalam setiap skim itu. Proses planning, bila kita buat layout itu mesti ada konsep. Yang kedua ni ada schematic drawing, lepas tu barulah detail layout. Detail layout. Orang dia konsep kita itu diberi nama. Diberi nama. Ini sebenarnya nak memberikan nama konsep itu, sebab dalam planning ini pembuatan konsep itu adalah berdasarkan kepada center of attraction. Maknanya dia punya, kalau dalam planning ataupun dalam geografi itu dipanggil central place. Konsep ini berasaskan kepada pertempatan pusat, perkhidmatan dan juga barangan. Tak boleh berasaskan kepada suatu pusat tapi dekat situ tak ada services, tak ada barangan, tak boleh. Pakai satu center tapi dekat situ tak ada kedai, tak ada sekolah, tak ada. You anggap itu sebagai point of attraction. Planning, apa-apa konsep mesti berasaskan kepada pertempatan pusat ini dirujuk kepada apa-apa titik yang mesti mengandungi sekurang-kurangnya satu tadika, surau, itu dah cukup untuk menjadi satu attraction center, dan dia boleh dilukis dalam konsep itu sebagai satu pusat. Jadi ada setengah-setengah pandangan mengatakan kita buat layout, kita buat kajian itu, kita gunakan konsep rama-rama, kita guna konsep rebung, kita guna konsep rebana. Tahulah, bagi saya, kalau kita buat architecture punya drawing, bangunan, kita boleh namakan dia sebagai konsep rebung. Bangunan itu mengikut bentuk rebung. Konsep rebana mungkin mengikut konsep rebana. Rama, rama-rama ni saya tak tahulah macam mana. Tapi dalam planning ini sebenarnya konsep itu berkisar kepada pusat itu. Itu konsep kanan, konsep linear, konsep pertempatan berpusat. Dia lebih merujuk kepada space, cluster dispersal, constellation, you mengguguskan beberapa pertempatan itu sebagai pertempatan-pertempatan yang mampu untuk memberikan kemudahan dihubungi dengan jalan raya, you boleh gunakan dia sebagai interdependence, konsep functional interdependence, maknanya beberapa pusat, satu pusat itu you berikan fungsi-fungsi tertentu, penduduk itu berkongsi, perlu bergerak. That is concept in planning. Jadi berbalik kepada Dr. Rasmin, guna term dan konsep-konsep daripada teori rural kan? Boleh. Maknanya kalau you merasakan bahawa pertempatan pusat itu, dia tidak perlu mempunyai semua fungsi dilonggokkan di situ. Sebenarnya dalam rural itu adalah konsep-konsep geografi, cluster dispersal, functional interdependence, centralization, adalah konsep-konsep geografi yang memang kita boleh guna dalam perancangan wilayah, ataupun perancangan negeri ataupun suatu daerah yang ada banyak siri, bandar-bandar dalam itu. Jadi berbalik kepada ini, maknanya kita kena ada satu spatial konsep. Dalam spatial konsep ini dia harus mengketengahkan dan juga fungsi bandar dan juga saling hubungan bandar di kawasan-kawasan
kawasan yang mungkin menjadi koridor pembangunan, juga kepada halangan-halangan pembangunan yang mungkin membataskan kepada pertumbuhan. Nanti kita lihatlah contoh-contoh itu. Jadi itu dalam analisis dan penemuan. Yang keduanya, dalam rangka konsep tadi, you pergi setakat itu. You punya strategi tadi, konsep you ada cadangan sektoral. Itu maknanya cadangan AM tadi, ya, yang you buat cadangan AM itu, you gabungkan mengikut sektor-sektor itu dalam kerangka konsep dan strategi. Maknanya itu adalah cadangan-cadangan strategi sektoral berdasarkan trust. Sudah cukup, ya, menjadi satu LASP. Okey? Okay, jadi sebelum saya buka kalau ada soalan daripada ada soalan? Ini mana dia tunjuk apa nama ikon pic ya, picture je, tak ada orangnya, tak ada. Saya bercakap secara live ke macam mana ataupun apa? Okey, saya buka. Ada soalan? Ada, Doktor. Belum. Bertanya student mana yang tak Ya. Hanim nak cakap apa? kena clear Suara betul. betul clear faham pembangunan tu kan. Tak apa, yang itu mungkin nanti last, ya, last daripada you punya apa, dan kita dah siap analisis semua, baru kita nak buat konsep, ya. Jadi sekarang ni yang perkara penting adalah analisis dulu, ya. Saya nak share contoh-contoh, ya. Okey, kita tengok satu contoh, ya, laporan analisis dan juga strategi pembangunan ini yang dibuat oleh konsultan lah, ya. Konsultan ni ialah boleh diperbaiki lah, ya, boleh diperbaiki. Kita sebagai pelajar mungkin kita boleh tengok contoh ini dan kita perbaiki mengikut kepada apa yang kita faham lah, ya. Jelas? Nampak jelas. Okey. Jelas. Okey, dalam LASP ni, ya, macam biasalah, ya, yang pertama itu setiap sama juga macam dalam LPK, ya, dia kena ada dia punya ringkasan dia semula. Ya, ringkasan dia semula dari segi definisi dan tujuan laporan analisis itu apa, ya, kenapa rancangan tempatan ini perlu disediakan, ya, lepas tu bagi sedikit pengenalan mengenai kawasan rancangan tempatan itu, kawasan kajian, hierarki pertempatan, blok perancangan dan apa sahaja yang dirasakan untuk kita nak memberikan makluman, ya, mengenai kita punya kawasan kajian itu. Sama dulu masa kita buat LPK pun kita ada, ya, profil kawasan kajian, ya, hierarki pertempatan dan sebagainya kita kena. Sebab apabila dokumen dibuka, ya, untuk diakses oleh, ya, kalau you tak bagi pengenalan ini, dia tak tahu, ya, profil kawasan kajian itu, kenapa rancangan tempatan ini disediakan, sebab dia tak baca LPK.
kita dengan kita punya plan Malaysia, ya, tu kita nak buat kajian apa dan sebagainya, ya. Mungkin dia tambah baik, lepas tu akhirnya akan ada satu LPK yang muktamad, ya. Tapi bila kita ASP ni, kalau kita tak masukkan balik, ya, bila orang baca tu dia lost, dia tak boleh nak visualize, ya, tak boleh nak bayangkan. Jadi kena ada juga, ya, pendahuluan ni kena ada. Ya, jadi ini tugas ketua lah, ya, memastikan, ya, dapatkan input daripada grup mana yang boleh memberikan profil. Jadi mungkin profil ini berbeza, ya, dengan profil dalam LPK. Profil tu masa tu kita tak pergi site kepada term of reference, ya, kita buat profile based on term of reference prepared by Plan Malaysia. You have already conducted analysis, you have the data information, you have done your analysis, so your profile must be updated, yeah, based on the latest information. Kawasan kajian dia punya land use dan sebagainya, it must be based on the latest information, yeah, which you can obtain from your analysis. So contribution from a group land use, yeah, physical land use tu kat sini, yeah. Mungkin dia berbeza dengan LPK, hierarchy of settlements, ya. Maybe this time your information tu you improve, ya, with more information about the hierarchy. Maybe dalam LPK tu you punya explanation hierarchy just in terms of urban function, ya, but this time maybe improve with more information about the population size, ya, latest functions dia dan sebagainya. Ya, blok perancangan ni kalau ada perbezaan, ya, kita buat. Kalau tak ada perbezaan, kita explain benda yang sama. Okey? Itu dimulakan dengan rangka kerja wilayah, ya, dan juga wilayah, kerangka wilayah dan juga ni, ya, dia kena ni, apa dia punya, ya, dia ada penemuan, ya, dia ada apa terjemahan daripada setiap dasar-dasar yang dia dah kena pasti itu, ya. Satu kelemahan dalam RTD Krian ini ialah yang related dengan sektoral, dia longgokkan di sini, ya. Sepatutnya sebaik-baiknya dia duduk dalam setiap sektor, ya, yang lebih terperinci dia punya. Jadi sebab tu saya kata jangan ikut ni contoh, ya. Jadi dalam kerangka wilayah, ya, dia menceritakan tentang dasar-dasar bagaimana dalam bentuk pembangunan yang berlaku di kawasan sepadan dan sebagainya, dan juga isu kan awal. Okey, lepas tu demografi ni, ya, demografi ni seperti mana saya sebut tadi, ya. Dia menggunakan descriptive analysis, ya, kemudian dia menggunakan kaedah-kaedah tertentu lah, ya. Dia cerita tentang pertumbuhan, trend, ya, taburan, blok perancangan, komposisi etnik, ya, struktur umur jantina. Ini biasalah perkara yang kita kaji dalam penduduk, migrasi, lepas tu dia buat unjuran dan sebagainya, ya. Siasat ekonomi dan pola pertempatan, tapi saya tak nampak dalam di pola pertempatan. Sini 3.216 ni pola pertempatan kecil je, sikit je kat pola pertempatan ni, ya. Jadi you punya ikut pada sektor yang kita dah persetujui, pola pertempatan duduk di mana, ya, huraikan dalam ya. Lepas tu ekonomi, ya, ekonomi ni dia bermula dengan you tengok apa yang dia analyse, ya. Dia cerita taburan guna tanah, tanah perniagaan mengikut pusat perniagaan bilangan semasa, detail dia punya penilaian, ya. Lepas tu jenis aktiviti, tahap kekosongan, keadaan semasa, begitu juga perindustrian, ya, taburan semasa kawasan ni dia punya zoning guna tanah lah, ya, bilangan semasa pertumbuhan, perkelasan, status tanah, ruang lantai. You masukkan dalam skop kajian, maknanya kena dihuraikan di sini, ya, dalam you punya penceritaan ataupun analisis. Perbandingan keluasan industri 2017, ya, perbandingan asosiasi
buat peternakan, ya, sama juga. Ya, lepas tu pelancongan, ya. Jadi ini contoh-contoh isi kandungan yang dibuat. Okey, lepas tu perumahan dia apa, ya. Ini sebenarnya tapi sebab dia punya kod dia guna dua, ya, dia ada pecahan tajuk lagi. Ya, perumahan ni pengenalan, dia punya kod dia tu ada analisis masa tu dia pecahan banyak, ya. Nanti kita tengok contoh. Okey, lepas tu barulah dia pergi kepada konsep dan strategi yang saya sebut tadi, ya. Bukan konsep, ya. Lepas tu dia punya RTD dalam konteks dasar dan juga wawasan, ya. Aset dan juga potensi, kekuatan dan juga ni, ya. Strategik dia ambil balik dari setiap trust, ya. Lepas tu apa dia punya hala tuju dia, ya, wawasan dia apa, hala tuju dia apa, macam mana fizikal, macam mana hala tuju dia, ya. Lepas tu barulah dia buat plan konsep, ya, plan konsep dan juga strategi pembangunan. Okey, itu tak semesti ikut, ya, tak semesti ikut yang ini. Kita tengok okey, ini definisi. You ada trust, ya, definisi ada, dan tujuan laporan analisis dan si pengguna ada trust. Dia ceritakan profil dan sebagainya, ya, trust 1, trust 2, dia punya ni, ya, semua ada contoh kat sini. Okey, hierarki penempatan dia macam mana, ya, blok perancangan ini semua yang saya dah sebut tadi. Satu contoh sektor, ya, okey, analisis semasa, ya. Semasa maknanya dia kena lihat daripada tahun 2000 ni, dia ambil data 2000 dulu, masa RT dibuat tahun 2020 dulu, ya. Tahun semasa kajian 2017, dia tengok trend dia, bandingkan dengan negeri apa, ya, daerah Krian, daerah Perak, ni dia punya KPPT dia. Kalau kita tengok KPPT dia 1.49, Krian 1.47 dia punya KPPT. 2017 Krian dia punya kadar pertumbuhan purata tahunan lebih tinggi, ya, daripada. Dari segi contribution pula, ya, 2000 7.45, maknanya tak banyak beza. Sehingga 2017 sumbangan penduduk Krian itu 0.6% daripada keseluruhan. So maknanya kalau kita tengok pada data ini, ya, kalau kita nak buat unjuran itu, maknanya ini kita boleh menggunakan kaedah ratio method. Maknanya menggunakan ratio method tu boleh. You boleh buat, ya, 7.45, 7.44, 7.62. You unjurkan percentage ini 40, ya, sehingga tahun 2040. Lepas tu kalau you ada penduduk negeri Perak 2040, ya, tengok RSN dia ada unjurkan 2040. Maknanya bilangan penduduk 2040 gunakan balik ratio dia tu. Ya, kalau you unjurkan ni 745, 744, you unjurkan guna trend analysis, you katakan you dapat, ya, 2040 you dapat 7.9. Krian ini 2040 adalah 7.9% daripada penduduk negeri Perak. Guna ratio method you boleh dapat unjuran penduduk, ya. Ataupun you gunakan KPPT, ya, you ambil KPPT. Ya, daerah Krian ini dia punya KPPT dia, annual growth rate dia 1.34. 1.34 ni sehingga tahun 2040. So what will happen? The population size. And then you compare. Ratio method, this is the figure. This method, this is the figure. So you dah ada dua method dah kat situ. Akan cohort survival, the most common method adopted, by researcher, dalam analisis demografi dia gunakan cohort survival. So you compare. Ada penghuraian, mengenai taburan penduduk mengikut BP semua. Dia adalah macam biasalah, mengikut BP trend dia macam mana 22,000 pada 2017, etnik, Ada sesetengah kita boleh hurai mengikut BP. Ada sesetengah tu mungkin tak perlu, mungkin hanya huraikan existing scenario.
Tapi kalau you nak buat, you have the information to do the analysis. For example, this one, distributions of population according to BP, to 2000 until 2017. You tengok trend dia, BP yang mana makin meningkat, BP mana makin menurun. Okay, so you juga boleh buat, tengok ethnic group, distribution of ethnic group by BP, ataupun growth trend mengikut ethnic group by BP boleh. Jadi terpulanglah macam mana you nak analyze, dan juga bila kita nak membuat analisis itu, kita kena fikir apa tujuan analisis itu dibuat. Kalau kita biasa kita tengok distribution of population by BP itu mesti ada. Lepas tu dia punya population growth itu juga kena ada. Macam jantina, bangsa, mungkin kita tak perlu nak tengok by BP. Macam nisbah tanggungan ni kena ada. Nisbah tanggungan ini maksud dia adalah orang yang bekerja, bukan orang bekerja, bagi setiap golongan orang yang berada dalam aktif ekonomi, berapa ramai sebenarnya dia menanggung orang yang tidak aktif dari segi ekonomi. Saya maklumkan itu, golongan aktif ekonomi, kita panggil guna tenaga. Kita panggil guna tenaga. Guna tenaga tu sama ada dia bekerja ataupun dia menganggur, dia adalah guna tenaga. You yourself, as a student in university, actually you fall under the category of guna tenaga. You are part of guna tenaga. In the state of Selangor, you are part of the guna tenaga because of age factor. Your age is between 15 to 64. You are now 21, 20. Guna tenaga, maknanya orang yang aktif, dari segi ekonomi. Tapi you bukan tenaga buruh. To differentiate, between guna tenaga dengan tenaga buruh. Sebagai orang dia ingatkan tenaga buruh itu adalah guna tenaga. No. Guna tenaga bukannya buruh. Guna tenaga adalah orang yang aktif dari segi umur, tapi mungkin dia sekolah, mungkin dia menganggur. Dia adalah. Tapi dalam analisis nisbah tanggungan ini, dia tidak menggunakan tenaga buruh. Jumlah penduduk aktif ekonomi dan juga tidak aktif ekonomi. 11 campur 65 ke atas adalah tidak aktif ekonomi. Ramai bagi dengan orang yang aktif ekonomi darab 100. So you akan dapat dia punya tu berapa persen. Ataupun kalau kita tak nak darab dengan 100 pun boleh. Selalu dia sebut dalam bentuk nisbah. Maknanya jawapan dia 2.1. 2.1 maknanya orang yang berada dalam golongan aktif ekonomi itu, dia terpaksa menanggung 2.1 orang yang tidak aktif dari segi ekonomi. Jadi kalau you tak faham dengan perkara ini, you baca, you tak faham, you kena tanya. You jangan ikut dia macam mana dia buat, tapi you tak tahu benda itu, tak boleh. Kita nak you belajar, you buat, you tahu. Ini kena ada dalam dulu. Lepas tu migration. Tu analisis yang mesti dibuat. Tengok trend ataupun keluar. Kalau kita tengok kat sini ada trend dia, berlaku migrasi keluar dalam antara migrasi keluar daripada setiap BP. 320 itu adalah keluar. Yang masuk cuma beriah. Semua keluar, 5898 keluar. Daripada, maknanya berlaku penghijrahan keluar daerah Krian ini ke tempat lain. Mungkin ke daerah Kinta dan sebagainya. Jadi maklumat ini penting nanti bila you buat population projection. Kita gunakan cohort survival, kita gunakan ini juga menganggarkan kawasan kajian kita itu setelah menolak migration. Kemudian saiz purata ini juga perlu dibuat oleh penduduk sebab maklumat ini nanti akan digunakan oleh sektor perumahan dalam membuat anjuran penduduk. Kalau kita tengok 64, dia punya penduduk average 4.64. Jadi kalau kita tengok bagi setiap BP itu, 4.64 ni maknanya Gunung Semanggul, Selinsing, Beriah,
isi rumah adalah melebihi kadar purata saiz isi rumah daerah. Jadi di situ berlakunya demand perumahan lebih di kawasan-kawasan yang lebih daripada 4.64 itu. Jadi analisis tu bertujuan itulah. Bukannya setakat kita analyze gini, tapi what are the implications? Outcome from your analysis. That is the most crucial part. Sebenarnya kita analyze itu untuk cari apa? Struktur pekerjaan. Struktur pekerjaan ni, apa pekerjaan yang ada. Struktur pekerjaan ini sometimes it doesn't reflect tenaga buruh. Pekerjaan itu adalah peluang pekerjaan. Tapi dalam bahasa biasa, pekerjaan itu adalah buruh. Tetapi kemungkinan buruh itu datang daripada tempat lain. Dia datang daripada daerah Mu'allim, dia datang daripada daerah Kinta, dia datang daripada daerah Taiping. 18,883 tenaga pekerjaan, itu mungkin 8,000 adalah tenaga buruh yang berulang daripada daerah lain. Jadi kalau kita nak mengenali berapa banyak buruh yang ada di situ itu analisis dia lain. Buruh dalam daerah kita itu orang yang bekerja. Orang yang bekerja, orang yang tak bekerja. Jangan samakan bilangan pekerjaan ini dengan yang terdapat supply of labor daripada daerah itu. Tidak. Dengan pekerjaan yang terdapat di dalam jadi ini satu pekerjaan yang diperolehi daripada analisis, dan sebenarnya di analisis ni ada LQ. Dia lihat kat sini, dia bandingkan negeri Perak, sektor pertanian, LQ dia lebih daripada 1, maknanya dia adalah merupakan sektor ekspor. Perdagangan buruh, borong, runcit, sektor ekspor. Yang lain itu adalah merupakan sektor-sektor import. Dan cukup untuk sara diri daerah itu. Okey? Jadi ini dalam analisis sosioekonomi. Lepas tu analisis pencapaian sasaran. Sasaran itu berbanding dengan RTD 2020. Dia unjukkan berapa, dia sebenar berapa, so dia boleh banding lah. Mencapai sasaran penduduk yang dibuat oleh RTD 2020. Ini juga perlu dibuat oleh sektor ni. Lepas tu dibuat unjuran. Mudah, dia buat kadar pertumbuhan nasional, dia apply kan growth, population growth, dia apply. Dia buat trend semasa, dia gunakan current trend growth, nama dia apply. Lepas tu dia gunakan RSN Perak punya growth. Dia guna 3 cara ni, ini cara mudah. Dia tengok KPPT dia, kalau ikut national 1.07, dia akan jadi sekian banyak. Pada trend semasa 1.34, dia akan jadi macam ini. Kalau guna RSN Perak 1.03, dia akan jadi macam ini. 3 senario. So yang dia ambil mana? Dia ambil alternatif 3. Dia ambil yang based on RSN Perak, 233 sebagai dia punya population base dia. 233 ni. Di sini dia buat blok perancangan. Okey? So ini adalah analisis untuk sektor. Dia unjurkan pula pekerjaan dan sebagainya, di mana dia menggunakan ni. Kita tengok satu contoh. Okey, ini untuk orang yang buat perumahan. Perumahan ni di bawah kluster 3. Dia panggil kluster 3 peningkatan sosial sejahtera. Dia bagilah sikit definisi perumahan tu apa. Dia cerita, ini yang saya sebut tadi. Dia kena cerita keadaan semasa. Pendapatan Desa MBI tahun 2018. Masa kajian ini dibuat tu 2018. So maknanya
semasa dia. Ya, perumahan tu ada klasifikasi terancang tak terancang, ya. Yang terancang itu dia ada bukan strata-strata, ya, kampung setinggan. Ni yang terancang dan tidak terancang lah. Ya, ini dari segi berapa banyak, ya. Lepas tu dia buat kawasan perumahan. Ya, yang terancang, yang tidak terancang. Jadi yang terancang ini semua dapat daripada map existing land use, ya, untuk kawasan kajian itu kita dapat. Kawasan keseluruhan dia ada 7,030, ya. Jadi mengikut BP macam ni. Keluasan. Lepas tu dia cerita pasal perumahan terancang. Satu tajuk lain. Perumahan terancang. You tengok dia punya kod dia. 3 kod, lepas tu ada satu tajuk tu dia guna kod 1, Roman, I. Ada kod. Jangan tak ada kod. Jangan ditinggalkan gitu. Okey, yang terancang, ni jenis ni. Ni semua terancang rumah. Ya, ini boleh dapat data daripada laporan perumahan dan hartanah. Ni untuk suku keempat 2020 ada data. Boleh dapat maklumat perumahan terancang, ya, dan juga arah aliran you tengok tahun ke belakang, ya. Lepas tu cerita pasal jumlah stok perumahan terancang. Ya, sedia ada, telah disiapkan. Ini pun ada dalam laporan yang sama. Penemuan dan unjuran perumahan terancang dalam pembinaan. Situ unjuran, ya, stok committed, ya, perumahan terancang. Ini juga ada dalam laporan pasaran hartanah itu ada juga. Lepas tu taman perumahan pula, ya. Rumah secara umum, ya. Lepas tu kita pergi taman perumahan. Ni terancang lah, ya. Berapa purata bilangan unit rumah bagi setiap taman, ya. Ini dah you kena dapat. So apa nama-nama taman itu? Kalau nak buat kajian, ini sektor ni saya yang buat, ya. Jadi kita dapatkan maklumat itu, ya. You ada data tu mana ada lah, ya. Kalau tak ada, tak ada lah, ya. Tak detail lah, ya. Maklumat. Lepas tu baru cerita perumahan kampung tradisional, ya. You punya sektor perumahan dan pertempatan desa, ya. Jadi kena ada. Mana yang ada maklumat, you kena cari. Apa nama kampung dan sebagainya, berapa unit, ya. Peratusan bilangan penduduk dia berapa, ya. Jadi sebenarnya infografik style kita buat, ya. Kalau kita buat jadual ni kadang-kadang dia tak atraktif, dia tak catchy, ya. Tapi kalau kita buat begini, orang tak nak tengok jadual, orang tengok bawah ni macam ni, ya. Jadi dia tak payah tengok jadual, ya. Ni kampung tersusun, ya. Ini mengikut blok, ya. Ini cerita perumahan lah, ya. Orang asli pula, ya, ada orang kampung asli, ada 6 buah, ya, jadi berapa unit dan sebagainya, ya. Lepas tu cerita pertempatan desa. Tadi itu masih lagi tajuk perumahan tau, sebab itu adalah menyumbang kepada perumahan, ya. Lepas tu ni cerita pertempatan desa. Pertempatan desa ni biasa kita lihat kepada kampung induk, kampung rangkaian, baru Cina, ya, kampung baru estate dan sebagainya, ya. Ini adalah contoh-contoh yang kita buat PPD. Ya, ada sebanyak 29 PPD, ya, kita senaraikan, ya. Apa kampung induk dia, apa kampung rangkaian dia, berapa penduduk dia. Ini kita kena analyse nanti. Lepas tu PPD ini semua. Okey, lepas tu nanti kategori pertempatan desa, ya, jadual kita ringkaskan. Ya, kampung tradisi dia berapa, kawasan berapa, kampung baru berapa, ya. Lepas tu jadual kampung tradisi, ya. Saya nak tunjukkan pula, ya, waktu tanah reserve Melayu pun ada juga, ya. Ini adalah masuk dalam pertempatan desa ekonomi, ya. Ciri ekonomi ni apa pekerjaan utama, ya, penduduk di dalam setiap pertempatan desa itu, ya. Ini dia jumlah keluarga, keluasan. Ini kena carilah. Kalau kita dapat maklumat, terbaiklah. Kalau kita tak dapat maklumat, tak ada lah. Ciri kampung orang asli, ya, miskin ke, luar miskin ke, sebagainya. Ini semua kita cari maklumat ni. Ya, unjuran ni biasanya untuk perumahan keperluan, ya. Jadi ini unjuran ni di dalam laporan lain lah, ya. Kita gunakan cohort survival method. Lepas tu kita ada SWOT analysis, ya. Kita buat sebelum itu kita ada SWOT analysis dulu, ya.
Ini dia. Okay, strength, weaknesses, opportunities and threats. Apa strength dia, apa weakness ni. Daripada sini baru kita kelompokkan kepada isu dan masalah. Jadi isu tu kita ambil daripada tadi tu. Weaknesses dan juga threat itu kita jadikan dia sebagai isu. Potensi itu dia punya dan dia punya opportunities kita jadikan dia sebagai potensi, weaknesses dan juga threat kita ambil sebagai masalah. Lepas tu kita buat cadangan awal. Okey. Ini je yang kita akan buat dalam setiap sektor. Okey. Yalah, yang saya nak kongsi, saya nak dah pukul 9 lebih. Saya nak untuk kalau ada apa-apa pertanyaan, silakan. Boleh mengisi kandungan, saya dah maklum. Apa teknik analisis, apa yang you senaraikan dalam LPK, kena gunakan semua. So nampaknya memang detail lah ya, Dr. Ya, detail. Yang itu sampai tadi nama taman pun kena dapat tu. Yang tadi itu adalah live project. Live project ni maknanya kita mudah dapat data. Itu pun macam-macam komen dan sebagainya. Beberapa siri mesyuarat ada dia punya buat perbaikan tambahan dan sebagainya. Yang lain ada komen student tak faham ke, nak tanya ke macam mana cara nak dapat data ke, cara nak analisis ke? Ada? Ada? Is, cabarannya besar Is. Banyak ni nak kena kumpul ni. Saya pun Ada ke tak ada? Ya? Orang bela lagi ya Zal? Bela lagi? Tak tahu lagi. Diorang tak jumpa lagi isu masalah tu. Tak start lagi buat. Okey. Ini kalau orang buat pertanian lah, pertanian ni dia ada banyak subsektor, begitu juga dengan perumahan tadi ada beberapa subsektor. Dia ada pengangkutan, dia ada perhubungan, dia ada lalu lintas, orang yang buat pelancongan pun ada subsektor. So maknanya setiap tajuk itu kena huraikan setiap subsektor itu. Pertanian, peternakan, aquaculture ada 3 subsektor. Secara umum dulu pendahuluannya, dia apa-apa pun kena cerita dulu keluasan. Kalau you buat perumahan, you kena cerita keluasan. Komersial, you kena cerita keluasan. Keluasan semasa dia. Okey, ini getah, kelapa sawit, kelapa padi, buah-buahan, sayuran. Ini semua ada data ni. Kalau you pergi dapatkan laporan statistik tanaman, you akan dapat maklumat. Lepas tu buat perbandingan, kena ada perbandingan perbezaan luar lantai, luas tanah dia, lepas tu ditunjukkan dengan map. Map kena ambil daripada sektor land use. Ini Kajang, Majlis Pembangunan Kajang. Ambil daripada land use, kena tunjuk mana dia punya distribution, map kena tunjuk. Kalau you analyse lain-lain tanaman, kena ada map. Kemudian kawasan tanah terbiar, dekat mana distribution. Ini ambil daripada land use map. Tak ada data tu tak apa, cari dekat map yang saya bagi yang itu. Ada kawasan tanaman dan juga hasil pengeluaran dia. Tahun semasa. Berapa dia punya pengeluaran. Ini data ni semua ada. Ada data dia, sayuran pun ada data dia, tanaman ladang pun ada data dia. Kalau you ada, dapat data tu, tak ada masalah. Lepas tu you buat perbandingan jumlah pengeluaran. Antara 2008 hingga 2015. Apa dia punya perbandingan dia. Trend, maknanya kita tengok trend dia. Begitu juga dengan sayur, trend dia macam mana. Kemudian sasaran, kita buat perbandingan sasaran dengan RT Kajang 2020. Sasar apa yang kita capai. Dulu dia sasar getah 14,000, tapi ada 13,000. So maknanya
kurang 8,000. Ya, sawit dulu dia sasar 4,300, sekarang ada 4,100. Maknanya almost there. Dia sasar 24,700, ya, ada sekarang ni 23,000. Maknanya apa yang berlaku sekarang ini mengikut kepada sasaran yang dibuat oleh RT sebelum ini. Janganlah mungkin pembangunan maknanya pesat berlaku lah mengikut sasaran aktiviti pertanian tu, ya, kepada negeri Selangor, kawasan kerajaan ni kita banding, kita cari LQ. Ya. Di kawasan kerajaan ini dia sangat fokus, ya. Jadi ini adalah contoh kesesuaian tanah, ini kena dapatkan maklumat dia, ya. Ada map kesesuaian tanah. Ini untuk orang yang buat pertanian lah, ya. Ini contoh-contoh yang saya nak tunjuk lah. Okey, kalau you nak contoh boleh, saya boleh bagi, ada banyak. Okey. Jadi yang pentingnya dalam LPK ni, ya, dalam LSP kena cerita dasar dulu. Ya. Dasar tu kena ada related dengan sektor. Kalau you buat agriculture, maknanya you punya dasar yang related to agriculture. Peringkat RSM, ya, peringkat RT lama, ya, apa dia punya dasar dia. Pergi kepada pencapaian RT lama. Ya, RT lama, dia bukan pencapaian, dia maknanya kita kena tengok dasar-dasar RT lama tu. Ya, kita kena buat strategi dia yang masih terpakai, ya, ataupun dan sebagainya, ya. Tengok, ataupun you boleh buat yang itu bincang kelas, you boleh buat kemudian lepas analisis. Sebelum you pergi kepada cadangan awal, you buat yang itu dan sebagainya, so boleh membantu untuk membuat you punya cadangan awal, ya. You punya analisis, lepas tu barulah you punya uncuran. Okey. Soalan? Ada soalan? Nanti saya tambah. Tak ada. Tapi tuan, kalau boleh nanti minta share slide tadi. Berinformatif. Yang mana? Yang first slide tadi. Yang apa yang nak kena buat kan? LPK. Yes. Okey, kaedah penyediaan LPK itulah. Sebenarnya untuk tampil ni sebenarnya nanti saya bincang dengan Cik Zamrin lah, ya, bincang dengan Dr. Shikin sekali, ya, macam mana untuk, ya, sama ada kita boleh share ke tak boleh kan, mungkin ada maklumat-maklumat yang you payah nak dapat dan sebagainya. Okey. Okey, kita untuk tampil ni sebenarnya ada maklumat, ya, tapi dia tahun 20 2019 saya. Ini adalah dasar-dasar, kena cek, ya, RSN Negeri Sembilan, ya, apa yang related dengan pembangunan ini, ada semua. Ya, jadi kena buka. Saya rasa saya dah bagi kan RSN Negeri Sembilan 2045 kan. Zamrin itu. Is ada tak? RSN 2040, RSN Negeri Sembilan 2045 you kena ada dengan Cik Zamrin. Ya, kalau you tak dapat you beritahu, saya boleh bagi. Ya, lepas tu RT tampil 2020 you kena ada. Dah dengan Cik Zamrin. Perkara itu wajib ada. Ya. Okey. Soalan? Sikit. Okey, siapa-siapa yang lain tak clear, boleh tulis dekat message, nanti saya bacakan. Ya, tadi siapa? Siapa tadi? Hanim.
Siapa tadi nak tanya tadi? Doktor, Ya. line saya sangkut-sangkut dengar tak? Untuk dasar, kita boleh rujuk dengan RKK ke? Dia lebih superior daripada RKK. Ya, dia punya strategic level itu. Ya, dia lebih superior daripada RKK. Jadi dasar strategic plan yang lebih tinggi itu kita rujuk sampai RSN. Tapi nanti di peringkat cadangan ataupun dalam you punya analisis, ya, dalam analisis tu kalau RKK itu ada cadangan sedang dibuat, itu you masukkan dalam pembangunan semasa. Benda tu telah berlaku disebabkan adanya RKK. Ya. Biasanya yang kita buat macam tu. Maknanya kalau RKK tu ada katakan ada sebanyak 7 cadangan. Maknanya dalam semasa, sama ada dalam committed development, kalau dah dipersetujui, diluluskan untuk dilaksanakan under committed development, dalam keadaan semasa lah. Ya. Kalau dia dah dilaksanakan, you kena update. Ya, sebab dia tak ada dalam guna tanah 2020. Ya, maknanya benda baru. Nanti bila kita buat cadangan draft, ya, ataupun cadangan awal, you boleh tengok balik RKK itu. Masih digunakan berkuasa tempatan, ya, peruntukan. Ya, dia ada peruntukan, dia dapat peruntukan ataupun dia memang committed nak buat benda tu, you boleh masukkan dalam you punya cadangan. Kita ambil balik sebab RKK ni kadang-kadang dia tak ada dalam arti lama. Tak baru. Ya, jadi kita boleh masukkan dalam kita punya cadangan, kita jadikan itu sebagai satu daripada inisiatif ataupun projek dalam arti, ya. Dia RKK dia bukan dasar. Ya, dia bukan dasar, dia adalah projek. Tujuan kita membuat pengenalpastian dasar tu adalah satu level dasar yang perlu diterjemah. Kalau dia projek, dia bukan dasar. Dia rujuk untuk kita nak ambil dia sebagai perlu diterjemah. Sebab dia bukan dasar. Faham tak? Okey, faham. Okey, ada lain? Okeylah, Dr. Syikin ada nak tambah apa-apa? Tak ada, Prof. Tak ada. Mana? So, kalau tak ada, Ruang chat tu ada soalan tu. ya. Okey, dekat Ruang chat chat. tu, Putri, Doktor, untuk SWOT analisis tu, memang kita just refer analisis semasa atau kita boleh refer any sumber yang menyokong untuk kita buat SWOT analisis tu? Okey. SWOT analysis ini adalah satu metod untuk kita nak mengenal pasti kita nak kenal pasti dan juga categorizekan kita punya findings itu kepada strength, weaknesses, opportunities and threats. Maknanya apa yang kita keluarkan dalam SWOT analysis itu adalah findings daripada kita punya analisis. Dalam banyak keadaan sekarang ini, ramai, ya, bukan hanya student yang sedang belajar ni, malah yang bekerja pun, konsultan yang buat kajian pun. Ada dalam SWOT analisis itu penemuan. Tapi data dia tak ada. Ya, salah. You tak boleh keluarkan satu penemuan, ada you analyse benda itu. Nak masukkan dia sebagai satu unities ataupun satu strengths, ya. Benda tu dalam data dia tak analyse benda tu, tiba-tiba you jadikan dia sebagai strength. Tak boleh. Sektor pertanian, ya, you kaji sektor pertanian itu tanaman, ya, tanaman itu mengikut kategori, ya, tanaman komoditi, tanaman ladang, tanaman sayur, buah-buahan dan sebagainya. Itu untuk peternakan you ada dua, ruminan dan juga unggas. Ruminan tu you ada babi, unta,
kuda kalau ada, kan? Unggas tu ada ayam, itik, burung puyuh dan sebagainya. Itu saja. Tiba-tiba dalam strength, you dapat situ potensi burung walit untuk diketengahkan sebagai satu aktiviti yang boleh menyumbang. Burung walit. Berapa banyak orang yang menjalankan kegiatan, berapa ekor, berapa tan metrik hasil burung walit. You tak kaji dalam penemuan, tiba-tiba ada. Tak boleh macam itu. Okay? Tuan, ada satu soalan daripada Nurul Syahidah. Untuk sektor alam sekitar, bagaimana pengiraan untuk unjuran? Ya, sektor alam sekitar ni dia bukannya sama seperti sektor-sektor lain. Ya, ada sektor-sektor yang tidak menggunakan angka yang diunjuk. Ya, satunya adalah sektor alam sekitar. Ya, kemudian sektor reka bentuk bandar, landscape kawasan lapang. Kawasan lapang itu dia ada punya angka untuk unjuran. Tapi yang buat landscape tak ada unjuran. Reka bentuk bandar tak ada unjuran. Bukan tak ada unjuran, maknanya dari segi angka tak ada. Kita ni biasa apa yang kita tengok ialah kita mengenal pasti halangan-halangan dari segi alam sekitar ni. Ya, berlaku kemusnahan dan sebagainya. Ya, berlaku kepupusan kepada kawasan hutan. Ini dia lihat kawasan kesas, ya, berlaku kerosakan, ya, berlaku. Jadi maknanya penemuan itu ialah penemuan supaya orang itu dia berhati-hati mengambil kira kepada alam sekitar ni. You mengketengahkan, ya, mengketengahkan elemen-elemen yang perlu diberi perhatian supaya jaga. Okey? Jadi mungkin sektor alam sekitar ni yang pentingnya dia kesas lah. Sensitif alam sekitar. Ya, kesas 1, kesas 2, kesas 3, ya, kawasan itu. Jadi maknanya apabila orang nak buat cadangan, dia akan menggunakan you punya, ya, dalam alam sekitar itu. Tu kalau dalam sekitar tu mungkin hutan you cover dalam alam sekitar. Ya, hutan ni adalah punca kepada kemusnahan. Ya, jadi you kena, ya, unjurkan kawasan hutan ni. Kalau mengikut trend sekarang, hutan ni akan pupus dan sebagainya. Ya, apa akan jadi pada alam sekitar? Ya, begitulah. Ya, jangan risau. You baca contoh alam sekitar apa yang dia tengok, you akan jumpa. Ya, alam sekitar ni dia berbeza. Kemudian guna tanah. Tanah you biasanya tidak membuat unjuran sendiri. Ya, guna tanah ni you membuat trend. You bandingkan dengan RT 2020, apa akan berlaku semasa. Tanah ni dia cuma identify land suitable potential for developments. Ya, guna MCDM, tanah yang sesuai untuk dibangunkan. Ya, tapi besok nak guna untuk apa? Kena tengok sektoral. Ya, komersial berapa hektar dia nak, ya. Pertanian nak berapa hektar, perumahan nak berapa hektar dan sebagainya. Orang alam sekitar sesuaikan dengan land potential itu. Ya, yang berpotensi untuk bangunan tu baru you tengok. Kalau you identify land potential for development, you dapat cuma 35,000 hektar. Permintaan daripada perumahan, permintaan daripada komersial, daripada pertanian daripada tu, itu dah berat. Ya, jadi macam mana you nak mengagihkan penggunaan itu? Bukan kepada konsep. Ya, pelan konsep ruang. Guna tanah ini you identify potential untuk pembangunan. Ya, untuk perumahan, komersial, pelancongan. Ya, pertanian ini kadang-kadang dia tak masuk sebab pertanian ini dianggap sebagai suitable for development. Ya, tak ada halangan pertanian ni. Mana pertanian ni akan menjadi mangsa. Ya, apa-apa nak buat bangunan seekor tanah ambil dalam pertanian. Tak apa. Ya, jadi maknanya unjuran perlu mengambil kira kepada keperluan-keperluan sektor struktur pembinaan. Ya, jadi guna tanah ni dia identify itu je. Itu dia punya unjuran dia. Ya, berapa tanah yang berpotensi untuk bangunan. Ya,
Itu. So unjuran ni tak semestinya angka kan doktor? Dia Ya. boleh dalam bentuk map, dia boleh dalam bentuk fizikal lah. Kalau fizikal guna tanah itu, bila you bagi map, you tunjukkan area dekat mana. Tapi of course ada dia punya angka juga. Oh, Suitable for development. yes, Without dari additional cost. percentage lah. Land suitable for development with land suitable for development without any threshold cost. Mungkin you kalau you nak, dia depends on the score. You ada score. Ya, mungkin dari score tu you boleh buat tiga. Ya, kalau you score maksimum you dapat 100, mungkin you boleh pecahkan 0 hingga 10 hingga 60, 60 hingga 100. Kalau tanah itu skor dia 30 hingga 100, maknanya with additional cost. Ya, kalau 0 hingga 30, mungkin tanah boleh dibangun tanpa sebarang kos tambahan yang banyak. Just tunjuk area potential for development. Ya, Siapa saya tu guna tanah? tahulah. Ya, Siapa orang guna tanah? okay. Any more question? Siapa orang guna tanah? You tahu tak guna MCDM? MCDM tahu guna? Tak tahu guna, you rujuk dengan Cik Ishak. Saya guna MCDM. MCDM ni sebenarnya dia kalau ikut saya masa zaman saya sekolah dulu, dia panggil potential surface. Ya. Dia pun masa belajar dulu kan kita ajar potential surface analysis. Ya, potential surface analysis tu masa tu dia tak ada komputer. Dia buat dalam tapisan tu doktor? Itu pelan tapisan dia tak ada bagi skor. Oh, okay. You overlay, lepas tu nampak mana yang garisan yang gelap sekali, itu adalah yang tidak berpotensi. Lepas tu you ukur keluasan. Skor dia tak ada. Kalau kita guna potential surface, kita buat grid. Oh, yang tu. Grid itu kita jumlahkan skor dia based on objektif dan juga performance criteria. Kaedah yang sama. Ya, dalam potential surface itu dia convert kepada MCDM, dia guna komputer. Ada software dia. Skor. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa saya rasa okey lah.